selepas daripada dengarkan berita kata masalah yazdajadu saat itu dia lari tubik pada huluan tu mana summa aimat datarkihi selepas daripada tinggallah ia yazdajadu akan jalula tu mana kata meninggalkan masalahnya apabila orang Islam tu memiliki akan jalula dan meninggalkan huluan lagi pula tawajjuh ila rayyi summa kama dia aibat apa intiqalihi ila rayyi selepas daripada berpindahnya yazdajadu kepada rayyi ni arsala Sa'dun telah mengutuhlah oleh Sa'ad apabila dengar kata yazdajadu tinggalkan masalah hulwan apabila diretahi dan pula dimiliki oleh orang Islam akan jalula maka Sa'ad saat ni pun utuh ila Umar kepada Sayyidina Umar. Utuh kepada Umar, utuh apa dia? Utuh satu orang rasul lah. Soalan arsala Sa'dun ay rasulan, akan satu utusan dan orang gi kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Utuh kepada Umar ni yukhbiruhu, menceritalah ia Rasul Sa'din. Menceritalah oleh Rasul bagi Sa'ad. Yakni Rasul hak Sa'ad gitu cerita siapa dia? Akan Umar. Lepas daripada Sa'ad hatta gi satu Rasul gi jumpa dengan Sayyidina Umar di Madinah, royak katanya gapo? Royak cerita dan berita akan Sayyidina Umar. Yukhbiruhu, mencerita bihazimatil furusi, dengan terkalahlah oleh Fok Farih. Jadi Fok Farih yang pimpin oleh Yazdajadu yang ada di Jalula, maka Jalula diserai oleh orang Islam, maka dimiliki, maka meninggallah oleh Yazdajadu akan hulwan, pindah gi kepada Rayyi, maka Sa'ad pun hantar satu rasul gi jumpa dengan Umar, royakkan berita kata Fok Farih tu kalah. Pada tu wa yastazinuhu, dan memberi keizinilah ia Umar akan Sa'ad. Wi izinlah apabila Fok Farih tu ya kalah lepas dia perang, maka berita ni sampai kepada Umar, maka Umar pun wi keizin ni. Izin ni akan Sa'ad fit tibaihim, pada mengikuti dan menuruti akan mereka itu akan al-furusi. Umar pun izin tak apalah kalau mau nak turut mereka hak yang lari daripada Jalula dan tinggalkan hulwan, lari pergi pada ar-rayyi sekali yazdajadu, maka Umar pun wi keizin pada saat boleh nak turut mereka, ikut mereka nak pergi ke mana. Mereka nak pergi mana turut di situ. Tu izin Umar pada mereka itu, pada mengikuti pada mereka, izin pada mengikut ila dakhili biladihim, gi kepada masuki kepada negeri mereka itu, negeri bagi al-Fursi. Fursi pindah gi mana turut gi situ. Umar katanya kepada Sa'ad gi masuk kepada di dalam negeri mereka ataupun sebelah dalam bagi negeri mereka, maka Umar kata dah Sa'ad mun turut gilah ke mereka gi ke mana. Kalau mereka masuk dalam negeri Rayyi, maka kamu masuk dalam negeri itu. Kerana Fok ni kalah dah ni. Dalam medan perang mereka tu kalah dah. Dan pula kalah lari pergi pada Ar-Rayyi, maka Umar wi keizin ni pada mereka saat itu gapo dia? Yakni suruh turut akan mereka. Dah. Gini sekali lagi. Tak kena situ. Wa yastazinuhu, apabila gini. Apabila Sa'ad tu ya hatta berita hatta ke satu rasul pergi pada Umar, kata Fok Farih tu kalah dah. Apabila kalah, mereka tinggalkan Jalula, tinggalkan hulwan, lari pergi pada ar-rayyi. Berita ni sampai pada Umar. Lepas dah tu gini, wa yastazinuhu, dan minta keizinilah ia Sa'ad gitu. Tak situ. Wa yastazinuhu, dan minta keizinilah ia Sa'ad. Minta keizin ni akan Umar. Faham ibarat di belakang. Wa yastazinuhu, dan minta kebenaran ia Sa'ad akan Umar. Minta keizin ni fit tibaihim, pada nak mengikuti dan nak menuruti
akan mereka itu akan al-furusi al-mahzug apa al-munhazimin. Nak turut fok Faris saat ni yang kalah saat ni tu, tinggalkan masalahnya negerinya dah daripada Jalulat dan pula tinggal Ulwan. Patu saat pun minta lah kebenaran, minta kepada Amirul Mukminin ialah Sayyidina Umar, nak turut mereka itu ila dakhili biladihim, kepada dalai dan masuki bagi negeri-negeri mereka. Maka Umar benar tak? Falam yarda Umaru. Tu pahal laki tu. Maka tidak mereda oleh Umar. Umar tak reda. Tak salah saat. Tak sah. Belalah demo larilah. Fok jazdajaddu. Dia saat ni tinggalkan Hulwan. Dia saat ni tu tinggal apabila Jalulat tu dimiliki oleh orang Islam. Dia tinggalkan akan Jalulat. Tinggalkan Hulwan. Maka lari pergi kepada Ar-Rayyi. Maka saat pun minta izin daripada Umar nak turut mereka itu siapa ke dalam bagi negeri mereka. Maka Umar tak reda. Waqal, dan berkata ia Umar, sami-sami dia tak reda tu daripada permintaan Sa'ad. Maka Umar kata wadatu, dan aku sukanya. Kata Umar, tulis molek weh, wadatu, dan aku suka dan aku kasih. Umar kata anna bainas sawadi wal jabali wal jaili, annama bainas sawadi wal jabli, dan bahasa aku suka mataku kasihnya anna bainas sawad, bahasa di antara yang hitam-hitam tu, daripada yang hitam yang banyak tu, aku suka tu hak yang banyak-banyak, hak yang nampak hitam, nampak setambung daripada harta ghanimah, hak tu aku sukanya. Umar kata wal jabali, dan pula jabal, bukit-bukit tu, saddan hasina, suka saat ni tu sebagai suka saddan hasina, sebagai jadikan satu penyekat dan dinding yang berkotorkan akan dia. Aku sukanya bukan aku suka bosuh mung saat ni saat gi turut mereka tu siapa ke dalam negeri-negeri mereka tu aku tak suka, aku tak reda. Tapi yang aku suka di antara yang hitam-hitam, nampak ia setambung, nampak banyak daripada harta-harta ghanimah, dan pula bukit-bukit. Hak tu aku sukanya. Bukit dan pula harta-harta yang nampak hitam, nampak setambung saat ni tu saddan hasina, sebagai jadi dinding penyekat, hasinan yang berkotor ia. Hak tu aku sukanya. Min rifis sawadi, bahawasanya aku suka di antara as-sawad wal jabali. Min rifis sawad, daripada rif as-sawad. So lagi, gini. Jadi makna as-sawad tika ni asal makna hitam, tapi tika ni makna satu bagi tepat lah, satu tepat. Tu makna gitu tu. Yang nak gitu. As-sawad di pahalik belakang tu. Wadatu, dan aku suka anna bainas sawad, bahawasa di antara as-sawad, yakni satu kapur, satu tempat yang bernama as-sawad, wal jabalah, wal jabali, dan pula bukit, saddan hasina, sebagai jadi penyekat dan jadi dinding, hasina, yang berkotor ia. Dinding daripada bukit-bukit dan kapur-kapur saat itu sebagai jadi penyekat dan dinding yang berkotor. Min rifis sawadi, daripada hujung kampung bagi as-sawad. Rif ni hujung kampung lah. Gini nak misal dia mudah faham rif. Supaya kita kata le bana jala. Bana jala tu dia panggil Al-Madinah. Bana jala tu dia panggil Al-Madinah. Mana hujung kita kata bana jala? Mari pada Nayu Bakok tu baik ko Punjawi tu baik ko ni. Aku ko ni kepala batah ni dia panggil Riful Madinah. Apa Riful Madinah? Hujung Madinah ataupun hujung jalan. Maka ni hak ku keni Umar katanya bahasa adalah rif bari as-sawad, lagi pula al-jabal sebagai jadi penyekat, lagi pula jadi kota daripada apa? Hujung-hujung kampung bagi as-sawad. Faqad asarat salamatul muslimin, maka sesungguh mendului salamatul muslimin, oleh kesejahteraan dan selamat bagi orang-orang Islam. Jadi masalahnya kampung sawat, lagi pula masalah bukit-bukit sebagai jadi dinding yang berkotorlah ia daripada hujung-hujung kampung bagi as-sawat, maka terdululah oleh keselamatan. Hak pun naknya selamat dan kesejahteraan bagi orang-orang Islam. Selamat saat itu tah apa? Alal fai'i,
di atas harta fake, harta yang tinggal oleh orang kafir yang tidak kena perang. Wal akhmasi, dan pula daripada harta ghanimah yang dibagi ke 5, maka daripada 5 hak yang itulah aku suka, kata Umarnya. Habis kata walamma qadimat alaihil akhmasu. Umar kata nak turut mereka saat ni masuk ke dalam negeri mereka tu tak salah, aku tak reda, aku tak sel lagu tu saat yang kunaknya suruh mung tu saat ni tu. Gapo dia? Amung saat ni tu jaga. We jadi as-sawat. Lagi pula bukit-bukit tu sebagai jadi penyekat dan dinding-dinding untuk jadi keselamatan bagi orang-orang Islam. Lagi pula mendului lah keselamatan Islam di atas faid, lagi pula wal akhmas. Tengok. Walamma, dan tak kalau qadimat kedatangi alaihi ke atasnya, ke atas Umarah. Tengok weh. Tak kalau kedatangi alaihi ke atasnya, ke atas Umar saat ni tu gapo dia? Dah kedatangi al-akhmasu, akan satu bahagian daripada harta ghanimah. Tak kalau kedatangi di atas Umar tu oleh satu bahagian dan satu habuwe daripada harta ghanimah, hak yang bagi 5 ataupun becek 5 ataupun tauzik 5, maka hatta lagi pada Umar satu bahagian tu Umar suka. Qal, berkatalah ia Umar. Umar apa ada berkata? Apabila sapa kepada Umar satu bahagian daripada harta ghanimah, maka Umar kata nak, wallahi, demi Allah. Demi Allah, la yajinnuha, tiada menudungi dan meneduhi. La yajinnuha ataupun la yajunnuha. Baca itulah. La yajinnuha ataupun la yajunnuha, tiada menteduh akan dia, akan al-akhmas. Tak ada jadi teduh. Tak ada boleh perkara meneduh dan membayangi akan dia, akan al-akhmas. Atau la yajannuha la yajinnuha. Makna jin itu makna meneduhi lah. Supaya jin ni makna benda berlindung, kita nak tengok tak boleh. Sebab tu orang panggil dia tudung, nak tengok tak boleh. Ini makna la yajinnuha, tidak boleh meneduh akan dia, menudung akan dia, akan al-akhmas. Dah sakfun, oleh satu sutuh. Tak ada nak menudungkan dia apabila sapa kepada aku dah satu bahagia habuwe daripada harta ghanimah. Tak ada perkara yang menudung, tak ada perkara meneduh oleh satu saqaf ataupun satu sakfun, satu teduh dan satunya daripada sutuh. Dah hatta aqsamaha, hingga membahagilah ia Umar akan dia, akan al-akhmasa. Umar kata perkara siapa ke aku satu bahagian, aku tak saya ambil bagi aku nak meneduhkan dia, aku nak ambil boleh kocek aku, nak bakar untuk aku, nak guna tak ada satu perkara meneduhi, tak ada satu perkara membayangi, tak ada satu perkara yang menudung yang tak membahagikan, tak ada. Malaikatnya Umar saat itu membahagikan akan dia, akan al-akhmas. Tengok. Fabata Abdurrahman ibnu Aufi, maka bermalaysia oleh Abdul Rahman. Pasal itu bata makna bermalaysia. Fabata, maka bermalaysia lah Abdul Rahman ibnu Auf. Abdul Rahman ni satu orang yang kaya dalam Madinah, lagi pula orang pandai nego, orang muda. Orang muda pandai nego masa sahabat ialah Abdul Rahman bin Auf. Siapa satu hari Nabi ada kecek dengan dia. Hei Abdul Rahman, siapa-siapa yang kaya, siapa-siapa yang kaya raya, maka dia akan gapo? Masuk syurga terlewat daripada orang yang susah, orang yang fakir, orang yang miskin 500 tahun. Bukan tak boleh masuk syurga, tapi terlewat dia masuk syurga pada orang fakir 500 tahun. Kenapa? Kerana duk hisap harta dia, duk hitung harta dia. Tuhan akan tanya harta mik pada mana, guna kok mana. Tuhan akan tanya, aina maluka, di mana harta engkau ambil ini, dan di mana tasarrafta, di mana engkau tasarruf gunakan akan itu lama. Maka Abdul Rahman saat ni kulit malam tu teriak lepas pada dia dengarkan berita Rasulullah yang gitu. Teriak siapa Pagi esok pagi mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ammo nak hebohkan harta mo semua ni fi sabilillah. Nak heboh semua. Patu orang buat kira dah harta Unai Abdul Rahman bin Auf ni
Banyak tak banyak kalau kira zaman lah ni beratus-ratus juta. Kira dengan unta dia, dengan kuda dia, dengan kebun taman dia apa ni. Sampai beratus-ratus juta dah orang zaman tu. Kemudian apabila ia mai royak ke Rasulullah tu, ia nak heboh, nak beri semua harta ia pada jalan Allah. Rasulullah tanya bagi dia tu, "Hei, halaka ahlun? Adakah bagi engkau hi Abdurrahman ahli? Halaka wa auladun? Adakah bagi engkau tu anak?" Jawab dia kata, "Ya, ada Rasulullah bagi ammo ni isteri, ada bagi mo ni anak-anak." Rasulullah kata, la yajuzu. Tak leh engkau nak hebohkan harta engkau di jalan Allah, semua tak leh. Sebab apa? Ini ada hak isteri engkau, hak kanak-kanak. Malaikat harta engkau saat itu, engkau ambil satu suluh nak untuk diri engkau, dan satu suluh lagi untuk jalan Allah, dan satu suluh lagi untuk beri kepada fakir miskin. Itu haram. Jadi engkau nak heboh semua tak boleh. Nyanyo ke bini engkau, nyanyo ke anak-anak engkau. Tu jawab Rasulullah kepadanya. Jawab dia kepada Abdurrahman bin Auf. Maka ulama mikkan masalah ni sebab harta kita, walaupun kita tu dah beci belaka ke anak kita, sebab anak kita tak percaya, kita nak heboh beri kepada agama semua tak boleh. Ia ada hak anak-anak dan isteri tu. Fanazara ana fabata Abdurrahman ibnu Aufin patut wa Abdullah ibnul Arqami, dan pula Abdullah ibnu Arqam. Dua-dua orang ni berpetai malih. Malaysia demo dua-dua ni ya rusaniha, duduk menjagalah kedua-duanya nya Abdurrahman bin Auf dan pula Abdullah ibnul Arqam. Akan dia rusaniha duk hirasa, duk jagalah kedua-dua Abdullah Abdurrahman ibnu Auf dan Abdullah ibnul Arqam. Akan dia akan al-akhmah, duk jaga harta saat ni, harta ghanimah satu bahagian yang mari daripada Iraq, yang mari daripada Serenggi, dan dapatlah oleh seangkar harta bagi 5 harta mari klik pada Madinah, kerajaan pusat mari pada Madinah. Maka orang duk jagakan harta tu saat ni tu ialah Abdurrahman, duk jaga sia malih. Dan pula Abdullah ibn Arqam jagakan harta tu di mana? Fil masjidi, di dalam masjid. Duk jaga harta tu di mana? Ialah duk jaga les masjid. Duk jaga les masjid, bukan jaga di luar. Takut orangnya sambung, takutnya orangnya ambil. Maka jaga harta saat ni tu dalam masjid. Tengok. Falamma asbaha as-subha, ataupun falamma asbaha as-subhu, maka tak kala berpagi-pagi oleh waktu subuh. Apabila waktu pagi tu naiklah, kita kata subuh, tapi harta tu mari daripada Iraq yang dihantarkan oleh Sa'ad, mari kepada Madinah. Maka harta saat ni tu siapa mai Madinah, maka duk jagalah, duk hirasahlah harta akhmas satu bahagian pada harta ghanimah yang hantar oleh Sa'ad ni, duk jaga oleh Abdurrahman bin Auf dan Abdullah ibn al-Arqam di dalam satu masjid ataupun dalam masjid Al-Madinatul Munawwarah. Maka apabila berpagi oleh waktu subuh, ja'a Umaru, datanglah oleh Saidina Umar ke masjid. Datanglah Umar mai masjid, lepas tu Umar tak nak. Fanadhara, maka menilailah ia. Ia Umar, Pak bayar bangun diri dah. Fanazara, maka menilailah ia, memandang ia Umar, ilama, kepada barang, kepada harta ghanimah, sabata wastaqarra, yang sabitlah ia fil akhmasi, pada satu bahagian daripada harta ghanimah. Umar pun tengok, Umar pun tilik harta duk les sejik yang dijagakan oleh Abdurrahman bin Auf dengan Abdullah bin Arqam. Tengok pada harta saat ni. Tengok kepada harta ghanimah yang dibahagikan oleh Sa'ad satu bahagian ni, min jauharin. Gapo nah barang tu. Hak Sa'ad hatta mari Madinah ni sebab Serenggi di Iraq sana, di Jalulat lagi pula di mana ialah di Hulwan ni. Maka Sa'ad hatta mari daripada harta ghanimah yang dijaga sangat-sangat. Sebab Puan Abdul Rahman jaga, sebab Puan Abdullah bin Arqam dua orang ni jaga, kerana di harta ghanimah tu min jauharin, daripada permata yang harga maha-maha.
Dah. Sebab di situ tu harta tu ada daripada permata-permata yang nafis, yakni harga mahal. Wa durrin, dan permata mutiara. Durrin tu permata juga, mata harga mahal lagi. Jauharin pun permata yang harga mahal. Durrin permata kita tu seperti mata luk-luk masalah mutiara, mutiara ataupun mutiara tu lah. Lepas tu fabaka, maka teriaklah ia Umar. Umar pun menangis ngatak apabila tengok harta saat itu daripada satu bahagian daripada harta ghanimah pada permata-permata yang mahal-mahal, yang nilai-nilai, maka Sayyidina Umar pun teriak menangis. Faqala Abdurrahman, maka berkata oleh Abdurrahman. Abdurrahman kata kan? Tengok. Ma yubkika, apakah yubkika, ia menangislah ia apa ka akan dikau. Kok mana hai Umar boleh menangis akan dikau ni? Gaponya benar, apanya perkara yang menangis akan dikau? Kau tengok menangis. Ya Amirul Mukminin, hei pemimpin orang-orang beriman, hei pemimpin bagi Islam, kok mana duk tengok harta ni kamu dia mau menangis? Kok mana Umar? Maka Umar pun jawab daripada soalan bagi Abdurrahman bin Auf, fa wallahi, maka demi Allah, inna haza, sesungguh ining apa? Ma fil akhmasi min jauharin wa durring ni. Barang harta yang ada pada satu bahagian daripada permata-permata dan pula daripada durin permata mutiara-mutiara ni, limautinin, bagi satu ketetapan dan satu tempat, syakira ataupun syukira, disyukur akan dia. Makna ni orang panggil hak saat hatta mari ni satu bahagian daripada harta ghanimah daripada permata-permata dan permata luluk dan mutiara. Ini satu tempat patut disyukur dan pula diterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ku teriaknya, mujurnya Umar, sukanya Umar. Sebab tu Umar tu bersyukur, siapa dia terima kasih ya pada Allah, siapa dia tu menangis, mujur lagi pula suka hati. Faqala Umaru, maka kata Umar lagi, wallahi, demi Allah, mazalika, tiada di makan itu. Di makan mana? Di makan ma fil akhmas min jauharin wa durin. You begini tidak menteriak menangis akan aku tak teriak kau. Tidak dimakan itu menangiskan akan aku. Sebab ni harga mahal ni, perkara yang lebih-lebih ni, permata yang nilai-nilai yang gemah. Tak boleh jadi kalau ku tak teriak, tak boleh jadi kalau ku tak menangis. Mazalika, tidak ada dimakan itu meyuki ni, tidak menangiskan akan aku. Mata tak boleh jadi. Sebab apa? Harta yang mewah, harta yang nilai, harta yang harga mahal. Sebab itulah menangiskan akan aku, Abdul Rahman. Tu jawab Umar kepada Abdul Rahman. Wa ballahi, baca ballahi, dan demi Allah lagi, ma'atallahu, barang yang diberikan akan barang oleh Allah. Barang yang memberi oleh Allah, haza, akan ini ma fil akhmas min jauharin wadurin, ini qauman, akan satu kaum, satu kumpulan, illa tahasadu wa tabaghadu, malaikan satu kaum saat ni pakak duk berhasad deki oleh mereka itu, pakak duk deki mendeki gimari. Sebab apa? Sebab harta ni, sebab permata ni, sebab apa manusia saat ni tu satu kaum duk deki gimari, duk hasad gimari, sebab permata-permata yang nilai ni lah, daripada permata-permata harga mahal ni lah, daripada luk-luk mutiara, maka timbul hasad deki bunuh gimari. Sebab tu, sebab apa? Sebab permata harga mahal ni, wa tabaghadu, dan marah memarahi, pakak marah gimari, bunuh gimari. Sebab apa? Sebab harta permata ni lah. Sebab tu aku teriak apabila datang daripada saat hatta mari pada aku, apabila aku tengok pada satu akhmas saat itu daripada permata, aku menangis sangat-sangat. Sebab apa? Menangis kerana bersyukur, kerana dengan harta ni lah, harta ghanimah masing ni, permata yang harga mahadurin ini, sebab manusia jadi pecah belah, manusia duk deki gimari, manusia duk marah gimari, duk bunuh membunuh, kerana ni lah.
Lepas tu mari datang pada aku satu akhmas daripada permata yang nilai. Sebab apa boleh aku tak menangisnya? Katanya Umar. Wala tahasadu. Dan tidak hasad dekilah oleh mereka. Tidak hasad mahasad kina. Tidak hasad mahasad deki. Mereka itu al-qawm. Illa alqa ba'suhum bainahum. Malaikan tercapak dan jatuhlah azabuhum oleh azab mereka itu, azab bagi al-qaum bainahum di antara mereka itu. Sebab harta benda duk bubuk, gi mari siapa bunuh, gi mari cari permata yang sutik, maka bunuh gi mari, sebab itulah azab akan tipu mereka itu di antara mereka. Kadang-kadang bubuk mata sutik dah. Mata cicing pun serupa. Kalau hak tua ya tua. Orang dengan kaya, orang dengan lebih. Sebab mata cicing, orang pakat bubuk mata cicing duk dia. Pakat kerak tangi ya. Bodoh nak kerak tangi tapi nak kerak tak boleh. Tengok supaya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab apa Nabi Sulaiman boleh retos di dunia? Sebab mata cicing yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Tuah mata cicing, maka semua manusia, semua jin, semua angin, semua itik, semua daripada binatang-binatang semua dengarkan cakapan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, bukunya mata cicing bertuah yang ada di siapa dia? Sulaiman. Sebab itulah manusia apabila tengok harta yang agama, ia pakat berdeki gi mari, ia pakat marah gi mari, pakat bunuh gi mari, malaikat tidak tercapak, tidak jatuh atas mereka, azab-azab saja ya. Tengok kita tengok sendiri. Lah ni duk bubuk kaya. Lah ni bubuk nak harta banyak. Tengok demo tepi mah harta banyak. Mula kita berdeki, mula kita masai, mula kita tak berkenai. Kadang-kadang tak berkenai tak apa lagi. Hanya gimik hatu lah, lepas hatu mah demo tu tak payah tanggung, demo tu duk sakit. Kenapa? Inilah tercapak di atas mereka tu oleh azab-azab Allah. Di antara mereka bukunya ialah harta-harta yang banyak, harta yang harga nilai. Cuba tengok diri. Tengok demo kaya tak boleh, deki hati kita sesak. Lepas tu kita nak cari malah, kita kerja tak jaya. Tengok demo jaya kita berdeki. Banyak tak? Banyak. Tengok Allah ni lah duk berlaku. Buku berdeh, buku harta. Tengok buku dia berdeh ni hati porang. Sebab duk bubuk harta, dia harga mahal, supaya ngemah dah. Apakah bubuk mung saat ni tu gimbik luka aku, berdeh situ, mati tungai-tungai. Kenapa? Duk bubukkan harta benda dunia. Sebab itulah umat aku tak tiap boleh kan dengan benda-benda lah ni. Mari datang pada aku, pada permata-permata Hi Abdul Rahman bin Auf. Inilah perkara yang menangiskan akan aku ni. Sebab manusia pakat duk berdeki dengan buku ni. Wa mana'a Umaru. Dan menegahlah oleh Umar Ibn Khattab min kismatis sawat, daripada membagi akan as-sawat. Bagikan bumi as-sawat saat itu, ia banyak situ daripada permata. Sepamah kita lah ni lah. Mau kita banyak pak bumi mah dah kan. Tapi dia masuk tahu orang kita masuk mana? Kita misal mula di Sukiring. Sukiring tu pasir mah, bumi mah. Lepas tu fak kita boleh kira tak leh, dah kan? Demo ya duk mah duk kutip mahnya. Pada hukum kata fak kita ni fak sesak sekali, tapi hakikat bumi kita ni lah bumi tuah, bumi kita bumi yang banyak harta yang kekayaan sekali. Tak kan? Sebab itulah demo taui tu bumi kita pak mah pun ada, menyuk pun ada, pas subuh dia panggil bumi sarawat. Apa bang panggil sarawat? Bumi yang banyaknya menyuk, banyaknya harta benda. Pas fak kita sesak kan, tak ada kerja sesak. Lepas tu belak-belaknya apabila bala kau banyak orang kita mudah kerja. Bala kau banyak orang kita Tuhan bagi rezeki. Sebab apa? Ini Allah Ta'ala duk jaga. Bukan kita. Sebab tu bagi kita nak pakat fikir. Pakat berdoa dengan Allah Ta'ala banyak. Banyak dah. Lepas tu dia timur ni. Belah lek Sukiring tu. Kita biasa kecek. Ya sebab apa? Ya satu ketika kadang-kadang orang nampak sebuah kubah besar duk dicabai 3 sungai, mari kat Malaysia turun mari kat ni, mari kat Lubai ni lah orang panggil sungai Mailek no, mari belah lek Wang no. Sungai Lubai ni mari belah lek Wang no. Lepas tu ya ada sungai tu jadi cabai mari Malaysia, mari kepada nak ni, mari ke Malah ni Wang ni. Lepas tu ya ada satu ketika tu nak tengok ya nampak sebuah ibu kubah. Bunga sebuah kubah, pas ibu tu dak berak tu bek emas ibu tu dak berak tu bek emas. Lepas tu pasir ya tu orang panggil ada kutik-kutik ayak boleh emas. Lepas tu emas tu boleh jual.
Tapi orang panggil benda ni bagi orang yang tahu tertentu ya. Dah, tahu tertentu ya benda-benda ni. Pasal berjakit tu mari kat bawah ni tu pasir ya dah. Tu orang panggil semua tu ada di tempat kita. Lepas tu orang panggil pasir hak buat kacau paling nombor 1 sekali di dunia, pasir yang ada di Gresik, Tanjung Lulu. Tu orang panggil pasir hak buat kacau paling molek sekali. Semua ada. Dah. Sebab tu duk pakak bubuk lah, bunuh pergi mari lah. Bunuh dah. Siapa Umar kata ni, bunuh dah. Tak ada berhenti-berhenti. Apa tahun dah buat kita? 20 tahun lebih dah pakak duk bunuh pergi, bunuh mari. Kenapa? Kerana nak kepada harta sini. Kerana dia mau nampak gopo dah ni. Paling punya kata orang Nastar, kalau senyap-senyap kaki dia mau kunuh. Orang panggil biji yang paling molek di dunia duk di kawasan Nastar. Kira-kira mau tebuk ukit Nastar pula lepas dah ni. Biji hak paling nombor 1 di dalam dunia yang ada di kawasan Nastar. Deh, nombor 1. Pasir duk Tanjung Lulu. Sebab tu kita kena banyak berdoa dengan Allah Taala supaya Tuhan wis selamat pada kita. Demo dak buat kita ni bukan gapo dak, demo nak pada ni. Dah, duk bunuh gitu, bunuh gini. Gapo kita semua tu lah masalahnya. Sebab tu lah kita kena doa. Lepas tu dia mahu sewi kita seni. Tengok orang taning jalan seni kan, mula haru. Waklah masalah gitu, waklah masalah gini. Nak we orang lain tak seni, nak jadi haru biru Kucah nak we pening. Kucah nak we pening. Pas kita kena jaga apa kita lepas tu kena jaga dengan amale, jaga dengan pas orang malah buat amal, orang ni mudah sekali nak kena menyakit, nak kena gapo, nak kena subuh-subuh kalau malah buat amal. Sebab tu kalau orang buat amal ya tahan sikit. Amale ya jaga ya, amale difak pada penyakit kemudarat semua. Di hari ini tupunya kepada amale masing-masing. Mati memang mati belaka ni tak ada nak kekal sini tapi makna kena jaga amale masing-masing. Wa huwa dan ia ma a'tallah min jauharin wa durrin ni ma ialah barang baina hulwan yang ada di antara hulwan. Makna hulwan ni orang panggil bumi yang bergegar, bumi yang beramal, yang ada satu tempat yang ada di antara hulwan dengan jalulat nama as-sawat. Maka bumi tu adanya mah, adanya perak, lagi bumi tu ya adanya permata yang harga mahal-mahal. Duk sebelah mana? Baina hulwan, ma baina hulwan syarqan, sebelah naik daripada hulwan ilal Qadisiyah, lagi sikit menuju pada Qadisiyah tu, gharban sebelah jatuh. Bumi situ banyaknya daripada permata, banyaknya daripada benda-benda yang harga mahal. Wa kana fathu jalula'a fi zilqa'dati minas sanati sadisata asyarata, dan adalah pembukaan jalulat pada tahun pada bulan Zilqa'dah. Bulan ketiga dah. Zilqa'dah. Orang panggil al-qaf al-musallasah. Qaf boleh baca 3. Zilqa'dah pun boleh baca, Zilqa'dah pun boleh baca, Zilqa'dah pun boleh baca, tapi al-lughatul masyhurah, lugah orang Arab pakai yang masyhurnya baca Zilqa'dah. Maka pembuka bagi jalulat ni jatuhnya pada bulan Zilqa'dah minas sanati sadisata asyarata, daripada tahun yang ke-16. Kat tu dulu Fathu Takrid, kama dikata wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ijma' saat itu sah dengan perkataan dan ijma' tu sah dengan perbuatan. Kemudian ijma' tu ada ijma' yang bahasa al-qawli, yang bahasa perkataan mereka pakat sebulak suara, pakat kata tu sebulak suara kara ni halal. Masalah kita kata halal. Gapo halal? Masalah makan daging lembu ataupun masalah makan nasi, semua katanya makan yang mengenyirkan diri itu halal. Maka perkataan itu dikata mujma'un alaih. Orang panggil diijma'kan oleh ulama, maka ijma' tu orang panggil pesim perkataan. Ataupun kita kata ijma' tu pesim perbuatan. Kerana perbuatan mereka pakat buat lagu tu belaka. Misalnya buat gawa, pakat semaya belaka.
Daripada ulama 12 hari besar-besar tu pakat kata kan pakat semaya tunjuk ki zuhur semaya, asar semaya dan ngorik pun semaya, isya pun semaya. Maka 12 tokoh ulama yang besar-besar pakat buat perbuatan semaya 5 waktu. Maka perbuatan mereka tunjuk di atas kata ijmu' dan sebulatnya kata perbuatan tu diijmu'kan akan dia panggil al-ijma' al-fi'liyu. Tengok. Wa qad qila dan sesungguh ditanya. Ditanya tanah. Inna ijma'ahum. Sesungguh ijmu' mereka itu al-mujtahidin. Ijmu' ala isbatil Quran. Di atas nak menyabik akan Al-Quran. Saat itu menyabik fil masahifi di dalam sahfi apa dalam mashaf dalam satu buku satu Quran ni dia panggil masahif ni supaya kitab ni dia panggil kitab tapi Quran dia tak panggil juga dalam satu dalam ibarat Quran dalam ibarat kitab dia panggil juga mana inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahafizun setengah daripadanya inna nahnu nazzalna zikra kata setengahnya nazzalna alaikal kitab. Ada dalam Quran tu ibarat dengan kitab. Kemudian ulama tu ijmu' di atas menyabik akan Quran itu fil masahifi pada segala mishaf. Mishaf tu ada belaka tu ada mishaf saat ni tu pesing kha Ar-Rusmani apa Al-Rasam Al-Usmani. Patu Rasam Usmani hak duk pakai semua di hari ni maka orang panggil sabit dalam Quran. Cumanya Quran tu ada namanya Quran Majid, Quran Karing. Kalau kita pergi dalam sejid hari semua ya tak sejid hari sejid Madinah Quranun Karim. Ya tak pakai Quran Majid supaya kita. Kalau fok-fok jaga tu kita tengok ada Quran Majid maka ya we tu baik ya kita nilai. Ya tak lah sejid sebab apa? Dalam sejid hari Madinah Mekah ya pakai Quranun Karim. Maka hak tu orang panggil sudah ijmu' dah sabit kedak oleh ulama kata Quran tu disabit pada masahib. Maka ijmu' mereka. Kenapa? Kerana Quran dulu duduk di batai taman. Kerana Quran dulu duduk ditulis tertulis. Kerana Quran dulu tertulis di batu-batu, dihajar. Lepas tu ijma' mereka kata Quran ni sabit di dalam masahib dalam sahib ataupun di dalam mishaf. Tengok. Mereka ijma' di atas isbatkan Quran dalam segala mishaf. Ijma'un fi'liyun. Ialah dikatakan ijma' lagu tu ijma' pesing perbuatan. Semua ulama sedunia ni kata Quran duk mana? Quran duk dalam mishaf. Di dalam buku-buku catat Quran. Tapi Quran tu ya banyak lapisan. Supaya kita pergi Madinah tengok dah. Madinah ya ada mathaf lek belakang. Pergi Madinah dah kalau gitu pergi tengoklah. Kalau boleh pergi tengok tu lek belakang sejid Madinah tu ya ada tempat tobok Quran di zaman dulu lepas tu zaman sekarang. Lepas tu Quran masa Quran masa zaman sahabat. Zaman Abu Bakar ya tak ada lagi. Masa tu pakat duduk hipung Quran. Lepas tu mari masa Umar. Umar tu orang panggil sudah hipung dah Quran. Tapi hak mari katanya hipung Quran tu jadi satu khak, satu rasa sebab duk balah lek nung baca baik ning, lek ning baca lagu ning, sebelah balik Iraq baca lagu lain, sebelah balik Mekah baca lapan ni lagu lain, sebelah balik Pakistan baca lagu lain. Sebab tu Sayyidina Umar waktu baik satu mashaf yang nama Al-Khattu Ar-Rasmiyu bahasa Ar-Rasam Al-Usmani. Semua kena pakai Quran tu rasa hak Usmani. Rasa lain lepas tu Umar Usman ketika dia jadi Amirul Mukminin titahnya suruh bakar semua Quran hak yang bukan Rasam Usmani sebab duk jadi bertelikah duk jadi balah siapa buku dengan Quran duk balah baca lek Iraq lah lain lek Syam lah lain lek belah lek Mekah lah lain lek Hijaz lah lain maka lalu telah Usman turun perintahnya Quran yang lain daripada tulisan yang pesing Usmani maka dibatalkan dinasahkan dan pula dibakarkan akan dia sebab apa duk jadi pecah manusianya. Dan orang panggil ijmu' pasal kata menisbatkan Quran di dalam mishaf ini satu ijmu'nya. Dah. Walaisa kazalika. Walaisa dan tiada ia al-amrul muqarrar.
Perkara hak yang dihurai tu. Walaisa tak molek domeh. Walaisa dan tidaklah ia al-amrul muqarrar. Perkara hak yang dihurai sakning tu. Kata isbatkan Quran di dalam misah tu ijma' yang pesing perbuat teh. Kadzalika seperti dimakan itu. Dimakan mana? Kakauni ijma'ihim ala isbatil Quran fil masahifi ijma'an fi'liyan. Lagu tu jadi ijma' fi'li ke? Kenapa boleh kata ia tu jadi ijma' fi'li? Litaqaddumil masyurati fihi, kerana terdululah oleh musyawarah, oleh kecek berkira di antaranya Umar dan Abu Bakar dan pulaknya Ali dan pulak Zaid bin Sabit tika duduk bahas selepas daripada Nabi tu wafat. Maka kecek kira. Sebab apa? Sebab tika ni apabila Abu Bakar nak perintah nak jadi khalifah banyak Islam jatuh agama. Banyak orang-orang Islam jatuh jadi murtadin, jadi murtad. Apabila jadi murtad, maka orang-orang Islam ramai dah masa Rasulullah berpuluh-puluh ribu dalam Madinah. Tapi apabila Nabi tu mati, Nabi wafat, pakak jatuh agama semula, klik pada agama kafir mula. Lalu itulah Abu Bakar titah tanah. Hei, fok-fok hak jatuh murtad semua, kembali pada Islam, rojok klik pada Islam, masuk Islam, kata asyhadu an la ilaha illallah. Fok ni tak pakar, tak peduli dengan titah Abu Bakar. Lalu itulah Abu Bakar perintahnya kita perang. Mana tak si kembali pada Islam kita serai. Hatta akan askar-askar pergi seraikan orang-orang hak tak si kembali pada Islam. Lepas pada tu mati ramai dalam peperangan ahli riddah. Orang panggil Ghazwatul Riddah. Ahli riddah, peperangan ahli riddah ni tu ramai daripada fok-fok ingat Quran tu mati 70 orang lebih. Apabila mati 70 orang lebih, inilah timbul satu fikrah, satu pemikiran Umar Ibn Khattab lah. Nabi pun mati dah. Quran duk tulis di batu taman, duk tulis di batu-batu, tulis di belulai-belulai. Nah, maka lah dia kata lepas pada ni fok-fok ni pun mati ramai. Fok ingat-ingat Quran ni. Ingat Quran wara al-ghaibi ni tak banyak orang. Wara al-qalbi tak banyak orang dah. Sebab tu Umar pun nak ketika ni Khalifah Abu Bakar jadi pemimpin. Gi kecek Abu Bakar, Abu Bakar tak leh dah, kita kena hipung Quran dia kata. Deh. Abu Bakar tahi tak leh buat Umar sebab barang ni Nabi tak buat. Kita nak reka-reka, nak reka-reka tak leh. Gi kecek dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tak leh juga aku tak nampak Umar sebab Nabi tak buat. Ni sebut tiba bid'ah ni. Apa bid'ah? Orang panggil ihdatsuma, gapo? Mereka-reka, membaru-baru barang. Gapo? Ila yakunu fi hayati Rasulillah. Mereka-reka barang yang tak ada pada zaman Rasulillah. Lepas tu dia tubik pula masalah reka bid'ah tu tubik pada bid'ah hasanah ko, bid'ah qabihah ko, bid'ah muharramah ko, bid'ah wajibah. Situ ulama wak bahaginya tubik bid'ah tu. Ni. Kerana terdulu oleh musyarak padanya pada isbatil Quran bainas sahabati radhiyallahu anhu di antara sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Deh. Katanya perkara orang panggil huraya tu tubik ijma' fi'li ke, mengisbatkan Quran dalam misal tu jadi ijma' qauli ke ijma' fi'li. Jawab tak ijma' fi'li. Maka kerja hurai tu lagu tu kedak. Betul gitu kedak. Kerana sahabat-sahabat tu musyarak di antara mereka ni hipung Quran, ada satu ke satu catatan Quran di dalam satu buah kitab ataupun dalam satu mushaf. Wa qila, dan kata ke misalul ijma'i al-fi'li, ialah bermula contoh dan teladan bagi ijma' fi'li ni ya kata ijma'ul ummati, ialah berhimpunglah oleh umat, berhimpung dari kalangan ulama-ulama mujtahidin alal khitan, di atas khitan. Apa khitan? Yakni di atas masuk jawi. Di atas khitan, yakni di atas masuk jawi baru ilham. Di atas khitan. Mana gawa? Masa Allah orang kita tak masuk jawi, sah ke tak sah semaya.
Kalau orang tak balik, tak apa. Supaya budak-budak halus. Budak halus, misalnya anak kita tak masuk jawi, maka dia nak semaya, kita pun semaya, lepas dia main duduk tah riba kita, ataupun main duduk gantung tah kokan kita. Tah belakang kita. Maka ketika ni kalau dia tu mani, lepas tu dia tu basuh dari kuluk dia tu, di bawah pucung tu, maka kita mani-mani basuh kuluk dia. Maka dia main gantung di kita tak apa. Tapi kalau kuluk dia, kita tak zakat, dia tak lepas orang panggil. Kecek mudahnya orang panggil zakat buta. Nak heret tak boleh. Nak sakit kalau heret pokok kita nak masuk jawi tu untuk muding lepas takak dulu. Tak lepas takak tak ada masuk jawi lagi sakit dah. Dia kena lepas takak tu nak tengih dia dah. Tengah-tengah tu nak lepas takak tu dia naik tah morang ikat kepala, tujung mari, nak lepas takak dah. Oh sakit tu bekak cobang dah. Maka dia kena basuh tu kuluk kulfah tu, di bawah kulfah, di bawah pucung tu ada kuluk tu, dia kena basuh. Misalnya anak kita yang kecil mau 3 tahun, 4 tahun, lepas tu dia nak apa? Nak main semayang kita. Boleh. Tapi syarat kita kena basuh kuluk dia. Basuh bawah apa? Bawah kulit kepala zakat tu kena basuh cuci. Pada apabila kita basuh cuci nak kali nak main semayang kita, apabila dia basuh cuci, dia nak kokain tah kita, dia nak galah kita, dia kita main nak tah kepala kita, duk tah belakang, boleh. Sebab apa? Dia najis tak ada. Tapi kalau anak kita di bawah kulufah dia, di bawah kuluk tu, orang panggil kita tak basuh. Maka apabila kita semaya, dia main gantung dengan kita, dia main nak kokain kita, nak tah belakang kita, makna kita semaya terbatal dengan sebabnya kita menanggungkan najis. Faham tak tu? Anak ayah leluh tu. Ni adik kita ko hak leluh, maka tiap kali dia nak masuk maya tu boleh, tapi kita kena leceh. Leceh tu lepas tu kena basuh kuluk di bawah kepala zakat ataupun kulit tu nak basuh cuci. Lepas tu basuh cuci, main semaya tak ada apa. Ya nak tah belakang kita ko lagu tak ada masalah. Tapi syarat kena basuh. Kalau tak basuh, lepas tu dia main gantung tah belakang kita, duk tah belakang kita, makna maya kita terbata fahiya batilatun ghairu sahihatin. Kenapa? Kita seorang yang menanggung najis. Masalah supaya kita semaya, dia memik tali ikat di kaki semaya kita, heret tubik luar ikat di kaki henying. Makna kita semaya kabar-kabar tengok tali dah. Tali tu kita hubung dengan henying lek luar. Maka semaya kita sah ke tak sah? Jawab kata tak sah. Kerana kita menanggung dengan najis. Tak pun berhubung dengan najis duduk di luar bala, luar masjid tu. Orang panggil kita seorang yang menanggung najis. Tu dah. Kemudian ijma' ulama di atas masalah al-khitan. Tulis apa khitan? Yakni kerak pucung ataupun kerak kulufah, kerak kulit bagi kepala zakat. Masuk jawi lah, kecek bahasa jawi kita, masuk jawi. Ijma' ulama di atas al-khitan fa huwa maka ia al-khitan ni masyru'un, disyara'akan dia, dititah akan dia oleh Allah bil ijma'il fi'li, dengan ijma' fi'li, ijma' semua ulama besar-besar, maka mereka kata kena buat lagu ni, kena gawak, kena kerak. Tika kerak tu, sebab tu penting tu tika kerak tu tuk muding dulu ya panah, ya uli dulu, ya uli. Ya tak tah kita tu tah apa? Di atas pelepah pisau. Tak kan? Zaman dulu lah ni tak akan dah. Patut muding dulu ya katak lu, dia tengih, kalau tak lepas takak dia tengih. Tengih. Kalau sakit cocok bak gebah, nak lepas takak sebab nak kerak gitu tak boleh. Sebab tak habis. Ya kulit dah lekat kan? Lekat di kepala tu, dia kena lepas dulu. Leceh. Lepas pada lepas tu lah, lebih darah sikit pun tak ada apa. Lepas tu dia heret, panjang. Heret tu. Supaya apa? Kalau masuk tika halus-halus saat ni tu, nak tika yang besar tu jadi bom molek. Kalau dia heret sikit, takutnya pergi katuk pula tika besar kan? Tengah orang tu nak masuk kali lah, masuk jawi 2 kali. Sebab apa? Dia masuk halus-halus, bermasuk tu kemudian heret tak sukna, heret tak panjang sangat. Lepas tu tika dia kerak ke budak-budak, boya besar tu, dia kulit tu jadi lebih, jadi katuk kepala zakat. Lepas tu dia masuk jawi sekali lagi. Sebab tu orang panggil tika masuk jawi tu heret molek. Kemudian dia heret molek tu, heret tu, pas nak baik ana tak nak baik bunga ke tak bunga, kemudian lagu ni buat bunga lah. Lepas tu sebab tu nak tu muding panah-panah tu. Sebab ketika dia kerak pengah tu, dia ada cara bertawar pisah. Lepas tu dia ada cara bergagah. Dia tepuk paha. Pok. Dia gagah dah tu. Tok muding lah ni tak erti. Tengah-tengah kita pergi masuk hospital. Hospital ni tak erti. Sebab tu kadang-kadang berbini sikit tak naik. Tak naik. Ya, jadi tak ada nafsu.
Kadang-kadang tak erok, kadang-kadang bor tu jadi gulung dia. Deh. Jangan duk main barang kau ni dia jadi gulung mai. Lo ni malah topo pola sawo dah. Tapi bobin ni kiki bor nak itu sungguh nak bedeng jadi kelong. Jadi belipak. Deh. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak kena dimasuk jawi. Sebab tu ketika masuk jawi tu kena tubik darah hitam. Ya. Tu sebab tu nak cari tu mudah panas-panas sikit tu. Dia tepuk di pohon kita dah. Apabila tepuk tak kena, dia jadi macam-macam, besar sikit gigi jadi tak erok. Bobining pun jadi tak lawek dung. Gen nusuk lek tujeng nusuk wah katil dia macam-macam. Tu. Panak terang dia terang. Terang lah ni tak ada gedung Lah ni tak akan hijau lah terang lah ni. Tak terang apa kali tak ada. No terang dia no. Terang hak sungguh. Allah ni kadang-kadang seorang main tawah nyonok mik nah ketah rokok tu nyeboh tu kasar pang toleh. Deh. Pang ning kan ni bang. Wajib masuk jawi. Lepas tu tak masuk jawi tak leh. Ni ijma' ulama tu nak masuk jawi. Sebab apa? Kalau kita tak masuk jawi duk dalam najis semua. Nak maya kena basuh. Nak maya kena basuh sebab duk di dalam najis. Ijma' ulama siapa yang perbuat teh dia kena buai. Nah, demo buai ada yusri. Demo buai tak? Kita tak ada buai. B ke C demo. Pala B ke C. B. Ya B. Hak demo karing kota A ke B. Tak tahu. Ke C je apa C dengan A demo. Amma wujubuhu wa sunniyatuhu, ada bermula wajibnya wajib al-khitan wa sunniyatuhu dan pula sunatnya sunat al-khitan. Wajib kita masuk jawi ataupun sunat masuk jawi ni fa makhuzun fa huwa maka ia wujubuhu wa sunniyatuhu min apa makhuzun diambil dan dipahami. Tuan makhuzun diambil ai mafhumun dipahami dan diretikan dia min aqwalihim daripada perkataan mereka itu. Faham kata masalah wajib ataupun sunat masuk jawi ni yang diambil dipahami direti min aqwalihim daripada segala perkataan mereka itu. Wazalika dan bermula dimakan itu amrul khitan, yakni urusan khijai masuk jawi ni mukhtalafun fihi, dikhilah dan dibersalah padanya pada amril khitan. Tu tengok. Kemudian kita ketika ni duk cara ijma'. Nah, tengok. Ijma' tu adanya dua perkata, ada tiga tu baik lagi ke atas. Ijma' qauli, ijma' fi'li, ijma' sukuti. Dah. Ijma' qauli, ijma' sukuti, ijma' fi'li. Dah. Maka kita katanya bahasa ijma'. Kemudian ijma' makna kata ittifaq ulama il-asri. Iaitu dikatakan ittifaq daripada ulama semasa. Orang panggil ala apa? Ala hukmin di atas masalah yang baru. Kemudian daripada masalah syarak, daripada hukum ke syarak. Wa huwa munqasamun terbahagilah ia ila qismain. Ataupun ila ijma'in qawliyin wa ijma'in fi'liyin. Jadi apabila sebut kata ijma', yakni sebulak suara ada pesing perkataan dan sebulak pesing perbuatan. Sepakat pesing perbuatan dan sepakat pesing perkataan. Kecek mudah-mudahnya ijma' ni kita tak sepakat. Ini kau ni sepakat pesing kau ni, pesing perkataan. Ni orang panggil sepakat di antara ulama saat itu pesing perkataan di antara ulama di zaman itu. Ataupun sepakat pesing perbuatan. Sepakat di antara ulama dah pada perbuatan. Maka ini dikatakan apa? Yakni dikatakan masalah ijma'. Kemudian ijma' qauli mana min aqwalihim. Mereka itu sepakat di segi perkataan mereka itu kata innahu halal. Masalah ini halal. Mana kita kata halal? Misalnya kita tak halal makan rus ataupun makan kutul balad misalnya.
Halal ke apa? Yakni kita kata halal ke apa? Halal ke apa ni? Halal akli kutil balad. Semua mereka kata boleh nak makan ni mengenyi daripada negeri masing-masing. Ha deh. Minal gawa, minal gawa burri. Minal bur daripada gandum ataupun wal aruzi ataupun daripada beras. Ataupun wasyair ataupun daripada syair. Maka perkataan mereka tu nak halalu akli kutil balad. Halal oleh makan benda-benda mengenyi daripada negeri masing-masing. Maka ijma' supaya kita orang Jawi makan beras, nanok beras, maka jadi nasi. Maka ijma' ulama kata bolehnya kita makan nasi. Sebab nasi tu daripada makan mengenyi tempat teh kita. Mama dia orang Arab makan dia mengenyi dia ialah kena kepada apa? Bur, ialah gandum. Maka semua ijma', semua sorang ulama bagi manusia, bagi kita masing-masing, boleh kita saat ni nak makan dia mengenyi bagi tempat teh dan negeri masing-masing. Supaya orang Arab makannya gandum, supaya kita makannya beras, makannya padi, dan setengah daripada orang Arab makannya syair. Maka makan ni dikatakan ijma' semula sorang sepakat di segi sorang, pesing sorang tu halalun, halal ia makan ni mengenyi bagi negeri masing-masing. Ni dia panggil makan ni mengenyi pesing negeri masing-masing. Ataupun haram. Haram tu kita duk misal dah supaya daging babi tu haram. Tak kan? Misal haram. Haram tu gapo kita tahu haram? Tengok. Haram kata nah, haram. Haram ni gapo? Haram aklu lahmi khinzir. Haram makan daging babi. Semua ni ijma' kata haram daging babi kerana berdasar dengan ayat ada dengan ayat tanah hurrimat tulis molek hurrimat alaikum ad-damu walahmul khinzir ada diharamkan ke atas kamu tu mari dalam ayat tak hurrimat alaikumud damu walahmul khinzir diharam ditegah atas kamu tu oleh makankan daging kau makan darah tak nak makan. Supaya kita misalnya semula kambing kita tak ada purung maka pergi jemur. Darah tu jadi darah kering. Lepas tu kita pergi cicak buat papai. Maka darah tu haram tak? Haram. Ijma' ulama kata haram. Dan pula daging babi haram. Semua ijma' semula sorang katanya lahmu aklu lahmil khinzir fa huwa haram. Maka haram tu ijma' semula sorang ulama kata daging babi dikatakan haram. Maka semula sorang ulama dan tokoh-tokoh ulama besar tu haram makan daging babi. Ni orang panggil ijma' lagu ni pesing perkataan. Dan pula ijma' pesing pakat di segi perkataan dan ada juga sepakat di segi perbuatan. Mana tengok? Ka ijma'ihim seperti ijma' ulama umat. Tapi ijma' ni ala isbatil Quran fil masahif. Ni ijma' ulama nah, bukan ulama dan tabi'in ni. Ni ulama ke? Ulama salafi. Ataupun orang panggil ulama sini ni ulama sahabah. Tengok molek. Ulama sini orang panggil ulama salafi atau ulama ke? Ulama as-sahabah. Dah. Ulama tika ni ijma' daripada ulama salafus salih ataupun ulama sahabah ijma' apa? Ala isbatil Quran. Di atas menyabik akan Quran. Nak menyabik Quran, nak menetak Quran, nak bubuh Quran fil masahifi di dalam kitab-kitab ataupun dalam buku-buku. Kenapa? Kerana Quran dulu. Nah, Quran dulu. Dah. Quran ni orang panggil ni? Quran zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam saat ni tu dah. Quran itu dah ada di batu dan ada tulis. Ditulis pada pelepah tama. Pelepah tama dan tulang-tulang. Dah. Pada zaman Rasulullah orang panggil asru apa ni? Asrun nubuwah. Tika ni kalau kita ngaji tarikh tasnif apa panggil asrun nubuwah. Masa kenabian ni
Quran duk mana? Quran duk di batu-batu, tulis di batu-batu. Apabila turun satu ayat, Nabi royak pada Uthman ke, royak pada Ali ke, royak pada Zaid bin Sabit ke. Hei, mu mai tulis ni Ustaz Zaid bin Sabit, uktub hazil ayah. Mu tulis ini ayat, kadang-kadang tulis di batu, kadang-kadang tulis di pelepah pama, kadang-kadang tulis di tulis. Kemudian apabila selepas ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada wafat Nabi pada tahun apa? Al-Hadi Asyara minas sanah, yakni pada tahun yang sebelah daripada tahun Islam, maka puak-puak sahabat pun pakai ijma'. Kita nak buat lagu mana tika ni Quran sudah nak hilang. Orang-orang daripada Quran saat ni ingat Quran 70 orang mati kerana peperang ahli riddah. Kerana perang dengan puak-puak jatuh agama tu mati 70 orang. Kemudian ijma' bagi digunakan ulama-ulama salafus soleh dan ulama-ulama sahabat, kita kena hipung Quran ni dah di dalam satu mishaf, di dalam satu buku, dalam satu catatan. Ni orang panggil, bahasa Quran panggil mishaf. Dah bahasa Quran panggil juga al-kitab. Bahasa kita oleh ke, dia tak panggil mishaf, kalau kitab ni tak panggil mishaf. Dia panggil apa? Dia panggil kitabun saja. Tapi Quran boleh panggil mishaf, Quran boleh panggil kitabun, Quran boleh panggil furqanun. Dah kan? Dah panggil Quran sebab baris kena baca. Sebab tu panggil Qur'an. Qur'an yaqra'u Quran sebab benar kena baca. Dan baca tu ta'abbudiyun, ibadat dengan dia. Boleh pahala apa bila kita baca. Sebab tu Quran panggil Qur'an. Benar kena kita baca. Dan Quran dipanggil Furqan. Apa panggil Furqan? Yakni Furqan makna al-farqu bainal haqqi wal batil. Makna nak gapo? Beza di antara benar dengan tak benar. Dah. Kemudian ijma' ulama sahabat pada zaman Khalifati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada masa zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah selepas pada Nabi mati, maka Sayyidina Umar litaqaddumil masyurati fi, bakat mendului mesyuarat di antara Umar dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka setengah daripada sahabat Umar Ibn Khattab, Zaid bin Sabit, Ali karramallahu wajhah, Uthman bin Affan, Muawiyah, semua ni pakat. Kita kena buat dah satu perbuatan, himpungkan Quran di dalam satu mishaf. Kemudian ijma' perbuatan ni nama wahazal ijma' ijma'un fi'liyun. Nama perbuatan pakat himpung Quran, cari ayat duk mana. Hafaz ingat Quran pakat ambil mari. Kemudian satu surah ni dia cari tak temu. Surah mana? Surah Nisa tak temu cari. Duk hipung, bila ada hipung tu satu surah ni dah tak ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat ni ada ni. Ayat ni sedia ada, tapi duk cari di dalam tulis, cari di batal taman, cari di pelepah taman, ayat ni terhilang satu ayat. Deh, tak ada. Nak hipung boh dalam misah belum jadi 30 juzuk, maka cari ayat ni tak temu. Kita tanya Siti Aisyah, ma'indaka hazil ayah, di sisi angka indaki ada sisi angka hazil ayah mana? Laqad ja'akum rasul min anfusikum, tak ada. Tanya orang tu, tanya orang tak ada. Ini orang panggil ayat akhir surah Taubah. Maka kita temu ayat ni ada tertulisnya di rumah bagi Baiti Huzaifah, di rumah bagi Huzaifah. Dah. Maka perbuatan hipung Quran buh di dalam apa? Yakni buh dalam satu mishaf. Ini nama ijma'un fi'liyun. Perbuatan pakat sepakat. Mung pakat nak hipung. Umar pun nak hipung. Abu Bakar pun nak hipung. Dan Zaid bin Sabit pun pakat tulis-tulis. Perbuatan macam ni orang panggil ijma' apa? Ijma' fi'liyun. Orang panggil ijma' fi'li. Lagi pula orang panggil tika ni bid'atun. Tapi bid'atun wajibatun, bid'ah wajibah. Apa? Wajib kena buat dah ketika ni. Kalau tak buat, Quran tu hilang. Kalau hilang, siapa dia nak tanggungjawab? Selepas pada sahabat sah mati, siapa dia nak tanggungjawab? Maka pakat buatlah, pakat fikirlah, pakat tulislah Quran dalam mishaf. Cuba kita tengok di Madinah, dia ada banyak macam Quran. Quran dia buat, sejuh, jadi 30 juh. Lepas tu, dengan pelupah taman, tulis dengan tangan. Setengah pada mishaf pada masa zaman sahabat, masa zaman Abu Bakar. Setengah Quran tu dia buat 10 juh. Satu nuskah. Dan satu Quran lagi dia buatnya pesing 5 juh. Ada satu nuskah tapi buat dengan pelupah taman ataupun kulit belulang daripada kulit apa? Kulit tu, kulit ni, kulit nah. Kita tak utarkan masa tulis dengan tangan. Lepas tu, hak yang baru sekarang ni, dia tulis jadi satu butir, satu buah, jadi 30 juzuk. Lepas tu, jadi hak duk pakainya di masalah Mekah Madinah. Lah ni dia panggil Ar-Rasmul Utsmani, rasa tulisan hak bagi Utsmani. Tapi,
Quranun Karim. Dia tak suka Quran. Arab, kimu harap. Ya tulis kan? Kalau kita tulis kimu harap, notis ni ya ayyuhallazi na amanu. Kalau bahasa kita tak amanu, dia kena tulis gitu. Kalau ni kha Arab. Tapi kha Utsmani dia tak tulis aku, dia tulis nak ya ayyuhallazi. Ya ayyuhallazi. Kha Utsman ke nak? Amanu. Dia tulis aku tu. Dia tulis hamzah duduk depan. Dia kalau kha Arab duduk lagu ni. Amanu dia tulis hamzah atas ini. Tapi kha Utsman tak serupa. Ya ayyuhallazina amanu. Apa tu? Kalau kita tak lafaz amanatikum. Nah, Al-Quran. Amanatikum. Dia tulis aku tu. Ning orang panggil kha Utsmani ataupun rasam Utsmani, ia pakai alifus sughra, ia pakai alif as-saghira, ia tak pakai dia tak pakai sepuluh lafaz Arab. Lafaz Arab tu lain amanatikum. Ning orang panggil lughatul arabiyyah. Adapun rasam Utsmani ia tak tulis ni, tulis amanatikum, ia guna dengan alifus saghira ataupun alifus sughra. Ini cara-cara tuliskan Al-Quranul Karim. Dah. Kita berhenti sekat tu lah hari ni dah. Biar kita ngaji tagi pula. Nah.